Kenapa kita memilih Dewan Bahasa? Dewan Bahasa adalah rakan strategi kita kerana menurut sejarahnya awalnya naskah T. Pinky ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Kemudian Pak Samad terbitkan sendiri. Tapi dalam erti kata yang mudah kerana Dewan Bahasa ni dia menjadi rakan strategi dari segi dia memberi kita keperluan-keperluan yang perlu ada. Hospitality, dewan, tempat latihan, segala macam. Dan dalam masa yang sama bila kita berbincang, kita macam jatuh cinta. Dan Dewan Bahasa ada bajet sikit. Dia kata okey kita bagi you bajet sikit. Mungkin kita boleh bayar pelakon, kreatif, department. So benda tu memang sesuatu yang kita harapkan. Dan kita dalam masa yang sama pun kita ingin mengembalikan kemeriahan Dewan Bahasa pada satu ketika dulu sebagai pusat pengembangan budaya dan sastra. Dan juga penerbitan teater. Dalam masa yang sama pun Perdana Menteri kita, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kita perlu mengangkat kembali karya sastrawan negara. Terutamanya di kalangan generasi muda ni supaya dia kenal dan dia tahu. Dia orang mungkin pernah tengok Pak Samad tapi tidak pernah melihat karya dia dipentaskan. Macam mana karya itu berbicara tentang masyarakat. Jadi ini peluang, kerana itu saya mengambil pelakon dan tenaga produksi dari 3 generasi. Orang muda kalau pelakon kita nampak Zira Haris, kita nampak Faizal Sa'ad. Kemudian pertengahan kita nampak Nabila Huda, kemudian kita nampak Zuhairi Ibrahim. Kemudian yang lama sikit dengan berpengalaman, Ahmad Tamimi Syariga, Jalaluddin Hasan. Jadi generasi kita ni dapat belajar daripada pengalaman orang lama. Kemudian macam mana you adapt dalam hidup you. Itu kenapa kita collaboration dengan satu pusat, satu agensi kerajaan yang mementingkan soal ilmu, budi bahasa dan adab. Satu, dalam masa yang sama pun kita disokong oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Alhamdulillah memang itu peranan dia. Jadi kita kolaborasi dalam masa yang sama. Tadi NGO, Persatuan Teater Malaysia, kemudian agensi kerajaan, ada Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Kemudian dia kolaborasi dengan syarikat Kak Roy, CTRA Production. Kerana Kak Roy adalah pemegang copyright kepada teater musikal Lantai T. Pinky dan Kak Roy telah menerbitkannya sejak 1997, berarti 5 pementasan sebelumnya. Okey, dari segi penjualan tiket, alhamdulillah selepas kita launch tiket itu 2 minggu lepas, memang saya pun seram juga kan, sebab ialah bila dia orang dengar Pak Samad punya karya dan setelah 17 tahun, the last kita pentaskan 2006. Jadi saya rasa penonton ni sebab Pak Samad, dia melihat naskah itu orang dah tahu dah. Jadi dia tak peduli siapa pun pelakon, jadi dia dah beli dah. So jadi kita ni berusahalah untuk menghasilkan yang terbaik. Kita mengadakan rehearsal, latihan dari masa ke semasa. Sentiasalah kita sentiasa enjoy, happy. Jadi apa yang kita kerjakan itu dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau kita bekerja dengan perasaan yang tidak happy, you ada agenda tertentu, you tak happy. So you tak dapat mengembangkan ilmu itu. Ilmu itu kan sedekah. Kita nak buat mati kan? 3 perkara, ceramah pula kat dalam ni.
Kelainannya pelakunya lain, ganti semua kecuali ada seorang dua yang dikekalkan berdasarkan watak lah. Kemudian tempat pun agak berubah, 100% berubah lah. Daripada yang besar kita pergi lebih kecil. Itu dari segi persiapannya. Tapi kelainan yang lain tu kita tidak mengubah apa yang Pak Samad nak sampaikan dari mesej naskah itu, di mana kita menceritakan tentang gabungan serumpun Nusantara. Ada Singapura, ada Indonesia, ada Malaysia. Berdasarkan pada peristiwa yang dilalui oleh watak-watak yang ada. Jadi mungkin kelainannya sekarang saya mengambil kelahiran Sarawak, Sabah dan Semenanjung juga of course untuk menangani watak-watak tersebut. Dia hanya memerlukan tahap penghayatan yang lebih strong untuk kekal dan nak lock. Sekarang ni masih ada pilihan-pilihan, itu masih berlatih tu. Dan bila dah lock nanti, dia dah ada panduan yang asas tu dan dia boleh berkembang secara kreatif juga. Balik semula di atas pentas. Zera ni anak murid saya sebenarnya dari Aswara, kredit ke Aswara lah. Dan dia ada kebolehan menyanyi walaupun orang teater, tapi teater patutnya memang kena pandai menyanyi, menari dan berlakon. Itu untuk ciri musikal dia ada, dia dah ada dan dia dilatih ataupun terlatih dalam teater ni sejak dia kecil. Bersama dengan production yang diterbitkan oleh penerbit hari ni, dia dah ikut maknanya dari 10 tahun sampai dia remaja dan menapak dewasa dan sangat berbakat. Jadi disiplinnya baik, terutama sekali mesti disiplin lah. Kalau cikgu kan nak cari anak murid yang ada disiplin. Dan dia alhamdulillah budaknya berpekerti yang baik, berdisiplin dan bersemangat. Tak banyak bising dan terus saja bakatnya tu dia lahirkan. Jadi itu antara pilihannya. Dan kenapa je kita ganti dengan generasi yang ada, yang dia rasa saya dia sudah ada follower pun. Dia sudah juga membintangi drama-drama TV. Kemudian belum ada nama yang Ga. Jadi satu cara kita menyokong dia punya penglibatan dan juga menguji sekali adakah orang yang ada follower saja yang akan laku. Ini satu titik tolak yang kami cuba keluarkan, bahawa orang tak banyak follower pun melihat pada kualiti akan mendapat populariti itu. Masa di offer, saya macam masa saya belajar, saya dah tahu dah Latihan Terpinggi memang famous. Yang ditunggu-tunggu, semua orang tahu, naskah besar daripada sastrawan negara kita, Muhammad Said kan. Saya dapat kat offer, saya macam, Kak ni naskah besar ni, tapi saya teringin sangat. Tapi saya tak pernah tengok secara live sebab masa dipentaskan tu 2006 yang paling latest, yang paling awal kan, yang paling latest, saya masih kecil. Jadi saya tak tahu macam mana. Jadi bila dapat naskah tu, saya macam, betul ke Kak Ron nak jadi si Pinky ni kan? And then Kak kata, ya betul, kau boleh tak Syakir? Jadi memang kata tanggungjawab yang besar lah sebab wataknya besar, naskah dia sendiri besar. Jadi persediaan saya adalah berjumpa dengan lecturer saya yang memang orang kata tahulah pasal naskah ni. Saya jumpa dengan dia, dia ceritakan kenapa tertinggi dan sebagainya. Itu persediaan sebelum masuk lah. Terus terang saya tidak rasa cakap bersaing ataupun apa, sebab yang memegang watak tertinggi sebelum ni ialah macam Kak Tiara Jacqueline, Kak Nasha Aziz, nama besar-besar ya, Kak Johara Ayub, Kak V. Saya sangat mengidolakan mereka. Jadi saya tak ada sebarang tekanan atau apa sebab saya menjalankan watak ni dengan cara saya yang tersendiri. Membawa watak tu dengan cara saya yang tersendiri. Macam dia sangat mencabar sebab bila musikal dia bukan hanya berlakon, dia kena menyanyi, kena menari, dan dalam musikal kali ini saya kena menyanyi sendiri dan juga menari dengan pelbagai genre lagu. Tradisional, Latin, banyak. Jadi saya
itulah saya membawa watak ni dengan cara saya tersendirilah. Setakat ini berjalan dengan lancar, cuma masanya sangat singkat sebenarnya. Hanya sebulan, sekarang baru 2 minggu kata. Jadi lagi 2 minggu untuk show. Agak pack lah. Jadi tapi sepanjang latihan okey, tak ada masalah. Cuma kita time tu kena tambah lagi untuk kita nak show kan. Jadi sebelum sebenarnya singkat untuk saya sebab dia musikal, dia bukan teater biasa. Jadi tapi so far okey je. Mulanya hidup aku ini melayang sisi simpan mencari untuk jadi pelindung hidup. Itu saja ya kali ini. First, Linda dapat skrip. Linda baca dulu. Lepas tu, Linda tengok. Sebab Linda sebagai seorang penyanyi. Penyanyi untuk ke bidang lakonan mungkin okey lah. Tidak ada masalah lah kalau maksud Linda kalau lakonan untuk layar TV ya, untuk television. Tapi untuk teater, sebab teater ni kita kena live. Kita kena macam beraksi di depan orang live. So untuk sedikit kesalahan ataupun kesilapan yang kita lakukan memang tidak diperbolehkan. Jadi itu adalah salah satu cabaran yang terbesar selain daripada menghafal skrip, selain daripada kita sebab yang susahnya teater ni berbanding dengan menyanyi, kita macam just menyanyi kepada orang tu. Tapi teater ni kita bercerita. Walaupun yes dalam bernyanyi tu kita ada penceritaan, tapi teater ni Linda betul-betul kena macam sebab dalam watak ni Linda sebagai Siti Udaya iaitu penyanyi cabaret masa zaman 50-an. Jadi Linda banyak tengok YouTube, banyak tengok yang version T-Pinky sebelum ni macam mana dorang tu. Dan tambahan pula kita ada Abil yang memang biasa teater dengan kawan-kawan yang lain. Walaupun dorang masih mudanya dari Linda, tapi pengalaman dorang tu dah memang luas dalam bidang teater. So dorang lah yang banyak mengajar Linda. So yes, masa praktis tu macam susah begininya teater. Tapi bila kita dah macam buat latihan, itu pentingnya latihan setiap hari. Lepas tu Kak Rose pula macam dia akan detail benda-benda yang even satu ayat saja pun dia akan detail macam mana Linda nak project yes, macam mana Linda nak apa benda tu, macam nak apa tu, memberi perasaan ataupun melakukan cuma satu ayat tu saja. Jadi itu banyak membantu Linda lah. Tekanan sampai tahap ini belum ada lagi lah, tekanan yang sampai yang saya mau bunuh diri, tidak, belum ada lagi. Tapi tekanan untuk nak menghafal itulah, kita nak mengingat. Kita tak boleh sekadar menghafal. Kalau sekadar menghafal tiada penjiwaan memang susah. Jadi yes, bila kita dah hafal, kita kena bagi jiwa pula, kita kena bagi karakter pula, Siti Udaya tu pula macam tu. Jadi itu adalah bagi Linda salah satu cabaran ataupun tekanan. Macam mana Linda nanti live, sebab rehearsal kita masih lagi boleh gurau-gurau sendat. Tapi bila dah live, lagi 2 minggu. Tapi bila sudah live, itulah yang Linda rasa macam entahlah, tunggu dan lihat. Tapi Linda akan of course bagi 100% lah, 101% lah untuk teater ni. 2, 3. Okey, sekarang ni Abil masih lagi fasa koreograf, menghafal, membiasakan diri untuk menjadi Nyai Sunarti. Yang fasa yang sekarang ni tengah fasa yang sangat kemuncak lah, yang macam Abi rasa macam memang tak boleh nak main-main dah. Dia dah tinggal lagi berbelas hari saja lagi. So I punya fokus is always dengan the killer scene lah, which is Nyai Sunarti punya monolog tu yang paling susah, yang ambil masa dalam 7-8 minit macam tu kalau tak silap Abil. Seorang solo, lepas tu dengan step, koreograf tarian tu dengan lagu, memang
It's really hard lah, susah sangat, mencabar lah. Alhamdulillah. Pertama kali Abi nak cakap Abi bersyukur untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Lantai T Pinky yang 2023 ni. I am so thankful that saya dapat berpeluang bekerja dengan orang yang sangat dihormati oleh sesiapa saja, pelakon-pelakon teater atau mereka dalam bidang seni ni, student-student, iaitu Kak Ros lah kan. And then itulah, I'm so happy bila Kak Roy bagi tahu pasal Nyai Sunarti ni. Rasa macam mana? Rasa macam gila lah, macam alhamdulillah lah to be part of this. Harapan Abil untuk teater ni, of course pada mereka yang Abil kan selalu post kan, ramai yang excited, ramai yang macam dorang macam tak sangka yang Abil akan buat that karakter, dan nasib baik diorang tak fikir I bawa watak Pinky kan. I macam, korang jangan tersalah, I Nyai Sunarti and I'm happy to play Nyai Sunarti. Diorang macam DM, nak kena pergi ni. I cakap okey, lagilah buat kita rasa takut kan. Tapi dalam masa yang sama excited juga. Sebab benda ni, untuk watak Nyai Sunarti ni dia berbeza sikit dengan watak-watak yang lain. Macam Abi cakap pula kan, watak ni adalah watak buku bertemu ruas, yang di mana tak payah nak ungkapkan lagi macam ni kesusahan dia tu. Kepada semua yang hadir, ataupun yang belum tahu, ataupun yang minat tentang teater, ataupun yang belum tak tahu langsung pasal teater, please come and lihat sendiri hasil karya sastrawan negara Samad Said. Anda akan terhibur dan anda akan mendapat sejarah di sebalik kreativiti yang dikemukakan dalam lakonan, tarian dan pergerakan-pergerakan di atas pentas. Seperti kata naskah itu, lantai ini tempat kasut-kasut bercerita. Sekali kita mendapat education tentang sejarah secara santai, kita juga melihat era perbezaan antara mak, atuk, nenek kita dengan zaman yang kita lalui hari ini. Kita tengok TV dengan kita tengok live ni, dia punya feeling tu lain. Tapi kalau kita tengok live betul-betul dengan semua para pelakon yang hebat-hebat, memang terasa sangat sampai ke tengkuk goosebump, berdiri bulu roma. Jadi jalan cerita dia dengan musical dia. Kepada anda semua, rakyat Malaysia, Brunei pun datang, Singapura pun boleh datang juga. Jangan lupa saksikan musikal Lantai T Pinky pada 6 hingga 8 Oktober. Jam 3 petang dan 8.30 malam di Balai Budaya Tun Said Nasir Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dan beli tiket yang berharga RM35, RM56 dan RM159. Korang kena datang dengan berpakaian seperti pada zaman itu di dalam kelab penari cabaret. Masukkan mood tu, kita akan bawakan anda ke dalam kelab tersebut. Korang memang rugi kalau tak datang. Sila datang, kita support sama-sama dengan kita support industri Malaysia ni. So, nantikan perbezaan itu. Marilah kita bercerita bersama-sama. Terima kasih Tanah Berdaulat